Kat sini juga digunakan sebagai mathalu, sebagai tashbih, tamthil, untuk penggunaan, untuk kita gunakan dalam, kalau kita belajar balaghah, belajar retorik Arab, kita ada belajarkan bab at-tashbih, ya, Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Muhammad itu berani seperti, ya, singa. Kalau kita tak sebut berani, Muhammad itu seperti singa, orang dah dapat, oh dahsyat, hebat. Macam mana singa beraninya itu, bagaimana dia punya kehebatan, kegarangannya itu orang dapat gambarkan. Ya, maksudnya Allah penggunaan macam tu lagi baik. Muhammadun kal qamar. Muhammadun kal qamar. Muhammad itu seperti bulan mengambang. Maksudnya apa? Handsome, bagus, cantik muka. Tapi orang tak faham, diingat muka dia macam bulan. Banyak jerawat, ya, itu lain lah. Bukan macam tu. Maksudnya bulan mengambang yang cantik itu, itulah Muhammad. Pendekatan. Berlainan kalau kita kata Muhammad tu handsome. Muhammad tu handsome. Ataupun kita kata isteri saya cantik. Cantik, cantik. Subjektif. Isteri saya macam Irma Hasmi. Oh. Ya. Macam apa lagi kita kata? Siapa lain yang cantik-cantik? Tak sebut, saya bukan. Macam Irma Hasmi, macam mana tuan-tuan? Bayangkan tak? Kalau saya kata isteri saya macam Irma Hasmi. Tengoklah Ustaz, tunjukkan gambar Ustaz. Dia lain. Kalau kita kata isteri kita cantik, lain. Tak sama. Cantik. Alah, apa, cantik subjektif. Hidung bengok pun orang kata cantik. Ada orang kata macam tu. Tapi kalau kata dia cantik, kehebatan macam tu, dia pun jadi menggambarkan satu pendekatan yang lebih cantik. Jadi Allah gunakan gambaran bahawa isteri Nabi sepatutnya bersyukur, di mana Allah letakkan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut di bawah orang hamba, dua orang hamba yang amat saleh, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pasangannya. Sepatutnya mereka bersyukur. Mereka lebih terdedah kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tekankan kepada Aisyah dan Hafsah, kamu sepatutnya menjadi isteri Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewarakan kamu, kesolehan kamu sepatutnya lebih berkualiti. Kamu lebih patut menjaga diri kamu. Jangan sampai kamu terjebak atas kekalutan, atas kesilapan identiti pada isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu sendiri. Jadi kat situ kita lihat, dan patutnya dan Allah menggambarkan lagi isteri Nabi sepatutnya mengambil teladan, di mana Sayyidah Asiyah, isteri kepada Firaun, dan duduk dalam keadaan tertekan, ya, suaminya maha zalim, ya, maha jahat dan sebagainya, tidak berperi kemanusiaan, sombong dan bongkak, tapi dia boleh kekalkan keimanannya. Wahai Aisyah dan Hafsah, kamu di bawah Nabi, di bawah lembayung Nabi, di bawah payungan Nabi, sepatutnya kamu punya keimanan lebih berkualiti. Ya, kalau kita lihatlah macam contoh, macam orang yang belajar, anak-anak orang kaya, bapa banyak duit, jutaan duit, hantar pergi belajar ke Australia, kat UK, selamba je. Tapi kesempatan tu tak gunakan, belajar main-main, ya, belajar main-main tak betul, lalas fail, tak lulus, balik free saja, duduk buang duit mak bapak. Tapi berbayangkan kalau mereka anak-anak yang miskin tu sendiri, tuan-tuan, bapak sampai jual tanah. Masa saya kat Manchester, tuan-tuan, ada budak pelajar dekat Cardiff, ya, pusing satu UK, minta derma sebab apa? Nak selamatkan rumah bapak daripada terjual. Masa first year, second year, first year bapak dah jual tanah untuk tampung dia punya pengajian dia, untuk tampung pengajian dia. Kali kedua, tahun kedua, tahun ketiga, dia bapak dah habis duit, tak ada nak apa dah. Minta JPA pun JPA tak nak sponsor dan sebagainya, birokrasi dan sebagainya. Jadi apa dia buat? Jadi bapak kata, tak apa, kali ini bapak akan jual rumah, bapak tumpang kat rumah pakcik kamu. Dia sampai sedih macam tu sekali, tuan-tuan. Dia tak nak sampai bapak kelingan harta, sampai hilang tempat tinggal. Dia pusing satu UK, minta derma. Kita membantu mana yang patut, kita war-warkan, kita bantu. Ya, Alhamdulillah, dengan inisiatif masyarakat Melayu Islam di sana sendiri, kita dapat kumpulkan wang, dapat membantu mereka di sana, pelajar itu sendiri, pelajar perempuan. Alhamdulillah dia cemerlang dan lulus dengan jayanya, dan dia berjaya selamatkan rumah bapak daripada terjual. Ya, itu kita lihat macam mana isteri Nabi Lut dengan Nabi Nuh dengan isteri Firaun macam mana. Ya, kalau pelajar yang bapak dia kaya tadi tapi tak guna kesempatan, macam tu jugalah kepada mereka yang umpama dengan isteri Nabi Lut dengan Nabi Nuh. Dan pelajar yang miskin itu tadi, bapak tak punya duit, dia gunakan sebaik mungkin untuk berjaya dan sebagainya. Jadi muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat dalam Al-Quran ini sebenarnya banyak untuk perbahaskan, sebenarnya lebih banyak untuk kita kongsikan bersama, tapi berdasarkan masa mencemburui kita, tak dapat saya nak teruskan dengan lebih panjang. Jadi insya-Allah
kalau ada masa-masa yang lain boleh kita kongsi bersama tuan-tuan, kongsi bersama. Jadi mungkin ini sebagai satu pemanas ataupun satu pemangkin untuk sama-sama tuan-tuan saya nak ajak untuk bukan saja kita mendalami maksud, ketinggian ataupun isi kandung Al-Quran yang memberi satu ungkapan yang cukup cantik, yang cukup bagus, tapi juga keindahan bahasa. Keindahan bahasa yang cukup cantik boleh diaplikasikan kita untuk memahami Al-Quran itu lebih mendalam. Jadi satu motivasi tuan-tuan, kita gunakan kesempatan kalau ada kelas bahasa Arab, kita ikut kelas bahasa Arab. Banyak kelas bahasa Arab kita spend duit, bukan apa, bukan saja untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, ia boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan bahasa Arab tu pasti kita dekat pada Allah. Banyak bangsa Arab yang tahu bahasa Arab tapi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita belajar bahasa Arab bukan saja kita nak tengok filem-filem Arab yang seksi, bukan nak dengar lagu penyanyi-penyanyi Arab yang seksi, tapi kita belajar bahasa Arab untuk kita dekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tuan-tuan, tempat saya kerja tuan-tuan, baru-baru ni saya interview 2-3 orang pelajar pengajian Islam, ya. Masuk di bahagian saya, bahagian research, bahagian penyelidikan, ya, bahagian kita nak sediakan bahan-bahan yang cukup kuat untuk kita siarkan pada stesen TV dan sebagainya. Saya sendiri interview dan kita lihat kebanyakan mereka tidak menggunakan kemudahan yang ada. Mereka ni lepasan pelajar pengajian Islam, lepasan pelajar bahasa Arab, tapi apabila di interview kita buka tanya pasal ni, background, okey sekarang ni kita nak tanya bahasa Arab. Masing-masing muka cerut masing, tarik muka panjang. Yang perempuan, alamak. Borak sikit masuk, hayya natakallam bil arabiyyah, hati ma indaki min al arabiyyah. Okey, tunjukkan bahasa Arab kamu. Bila tanya kita bagi paper sikit, tanya Arab sikit, tanya suruh terjemah, habis. Jadi kat sini kita katanya, kamu ni apa yang belajar sebenarnya? Ya. Belajar bahasa Arab kat universiti. Tapi bila tanya tak dapat jawab. Banyak benda yang leakage tu banyak sangat. Jadi apa kesempatan yang kamu tak guna? Seolah-olah macam kita lihat isteri Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Kesempatan ada tapi tak digunakan untuk menggarap keimanan. Kamu belajar tinggi-tinggi kat Universiti Melaya, belajar Azhar, belajar Mesir. Tapi tanya bahasa Arab, penting kunci. Kunci bahasa Arab, kita nak buat research. Kita nak cari bahan. Buku rujukan bukan bahasa Inggeris, bahasa Melayu saja. Buku bahasa Arab dan sebagainya. Jadi, kekuatan bahasa Arab kena ada. Jadi kamu tak gunakan belajar 4 tahun ijazah. Yang ada belajar master. Tapi bila tak gunakan kesempatan, kita lihat kelemahan yang terdedah pada situ. Bukan nak dedahkan, tapi sebagai satu pengajaran, apa saja peluang yang ada depan mata kita, kita garap. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan macam isteri Nabi Lut dengan isteri Nabi Nuh. Dan orang-orang yang saya interview tu. Ya, amat mengecewakan. Ya. Jadi kesempatan yang ada tuan-tuan, insya-Allah saya berhenti sampai di sini sahaja dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan dan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.